Kisah satu malam di Teluk Bahang. Aku ada kawan baik, Hafizuddin nama dia. Aku kenal dia masa study dekat USM dulu. Dia seorang je yang sudi nak kawan rapat dengan asli macam aku ni. Dia jujur. Macam mana aku tahu? Sebab aku boleh baca hati fikiran orang bila berhadapan. Satu hari tu dia aksiden, patah kaki. Sekarang ada di hospital Pulau Pinang. Awet dia call aku minta tolong supaya sambung balik kaki Pak Wo dia merangkap kawan baik aku tu sebelum kena simen. Sekarang ni pakai besi dah, tak ada simen-simen ni. Pak Wo dia juga suruh call aku tengah-tengah malam buta. Jadi dengan kepercayaan dan harapan yang diberikan oleh kawan aku pun gilah pecut kapcai aku tu dari Butterworth ke Penang pukul 11 malam guna jambatan pertama Pulau Pinang. Sebab masa tu jambatan kedua masih belum wujud. Selesailah sudah kerja aku menyambung dan memasukkan semula tulang kering member aku tu. Puas jugalah sorok-sorok dari doktor kan. Kerja 5 minit je tapi nak buat tu berpeluh jugalah. Niat nak tolong kawan je. Sampai-sampai kat wad kecemasan tu 5 orang aku tolong. Penat gila babi weh. Okey, tiba masa nak balik, awet member aku tu tak ada siapa nak ambil. Dia datang pun naik taksi. Jadi kawan aku minta untuk hantarkan. Yalah, dia percaya kat aku sebab aku perempuan kan. Jadi tak adalah istilah bahaya naik berdua. Mula-mula aku tolak sebab malas nak bawa anak dara orang. Manalah tahu nanti aksiden kan. Sebab dulu aku bawa motor ala-ala Sonic. Jadi baliklah aku berdua dengan Amirah, awek kepada Hafizuddin. Masa tu diorang couple lagi, belum bertunang. Aku tanya dia duk mana. Dia jawab Teluk Bahang. Aku pun tak tahu kat mana, jadi aku suruh dia tunjuk jalan. Sekali jalan penuh dengan selekoh yang tak sempat nak tarik nafas, dah selekoh balik. Amirah peluk aku macam nak mampus dah, rasa tak boleh nak bernafas. Sebab dia takut jalan gelap. Tapi aku suka sebab boleh layan selekoh ala-ala MotoGP. Tengah sedap layan corner, sekali datanglah kereta peronda. Pasal orang lain dia sibuk, polis kat sebelah aku mengarahkan aku parking tepi. Berhentilah aku dekat bawah empangan tu. Jauh jugalah kereta peronda tu ikut aku sebab tak boleh parking tepi. Kang tak pasal mayat berselerak kang orang langgar disebabkan selekoh tu memang tak ada ruang nak parking tepi untuk kereta. Amboi hang syok no, layan corner rapat telinga. Ni dengan bawa anak dara orang lagi ni, kalau jadi apa-apa ni siapa nak tanggungjawab ni? Hang kalau nak kona pun kona lah seorang. Hang mati seorang je tak apa. Jangan bawa anak orang lain mati sama. Penat mak pak dia buat dia, jaga dia sampai besar. Tagun lagu ni hang tahu tak? Amboi, hang baru dapat lesen motor ke apa ni? Punyalah nak tayang kat markah, kona tak ingat nak mampu. Dah, turun. Hamba duduk tepi. Hamba tunggu sat 15 minit. Punyalah panjang lebar abang polis tu bebel kat aku logat Penang dia. Dulu aku tak faham sepatah haram pun, tapi bila dah belajar baru aku faham. Sekarang memang terror lah aku cakap utara. Lupa habis cakap Pahang aku dah. Aku pun turun dari motor. Amirah pun turun. Duk tak duk dengar Amirah menangis macam kena sebat dengan rotan saiz besar. Aduh, apasal pula. Baru aku tepuk-tepuk bahu dia, pujuk dia supaya bertenang. Tuan polis tu turun dari kereta datang dekat kami. Ni awak ni teriak-teriak ni. Amboi hang, peluk markah hang tak teriak. Hang jumpa aku hang teriak-teriak pula. Dengan markah hang tak takut, dengan aku hang takut no. Orang muda sekarang ni lagu ni lah, buat maksiat tak takut. Jumpa kami anggota takut pula. Ni hang ni tak reti-reti ke nak buka helmet? Tak runtuh lagi bukit ni. Buka. Hei hang ni lah. Mula-mula tuan polis kata dekat Amirah. Kemudian aku pula jadi sasaran pasal helmet je pun. Aku pun buka helmet, letak helmet atas jelantar. Aku betul-betulkan rambut aku yang melekap dekat kulit kepala. Lah, hang perempuan ke? Ingat jantan tadi, tengah kona asah lutut. Ni siapa ni? Adik ke? Sepupu ke? Abang polis tu berseloroh. Lagi kuat Amirah menangis. Janganlah saman kami tak buat apa pun. Ni kawan saya, dia hantar saya balik dari hospital tengok kawan kami patah kaki. Kami nak balik lah ni. Janganlah saman kami, kata Amirah sambil nangis kuat. Yang aku dah malu gila dah masa tu. Adakah saya cakap nak saman? Ada? Tak ada kan? Saya cuma nak ajak borak je, ujar tuan polis yang lagi seorang tu dari tingkap kereta sebelah pemandu. Aku tepuk dahi. Sampai dekat rumah Amirah masa tu jam dalam pukul 2:30 pagi. Dia ajak tidur rumah dia. Aku hanya mampu telan aliur bila tengok rumah dia padat, penuh sesak dengan abang-abang dengan adik-adik lelaki yang tidur bergelimpangan dekat luar. Dalam bilik tidur dia ada 3 orang adik tidur satu bilik. Okey, tak apalah. Aku minta diri dulu, lagipun mata aku belum rabak. Aku balik ikut jalan tadi. Seronok. Lengang. Jadi otak aku mula berangan yang aku boleh layan selekoh tanpa perlu fikir bawa nyawa orang kat belakang. Tiba di satu selekoh motor aku jadi berat. Dan masa tu ada tangan yang peluk aku dari belakang macam Amirah tadi. Peluk kuat-kuat dan semakin kuat sampai aku nak bernafas pun tak boleh. Aku pun makilah. Aku tengok tangan yang peluk perut aku tu, tangan pucat dan berkuku panjang dalam sejengkal. Peluk aku lagi kuat lepas aku maki dia. Aku pun mencarut. Lagi kuat lagi dia peluk. Aku pun jerit. Kau nak apa setan? Barulah pelukan tu semakin longgar dan pelukan dilepaskan. Tapi tangan tu berpindah pula ke bahu aku. Aduh, terasa rimas. Memang aku rimas kalau tengah bawa motor orang letak tangan atas bahu. Hilang fokus. Aku pun perlahankan motor, layan je selekoh tu tanpa aksi. Lama setan tu diam tapi masih memonceng motor aku. Tengah aku tunggu setan tu nak susun ayat,
Dalam 10 minit kemudian, dari cermin pandang belakang ada cahaya lampu dari sebuah motor lain. Aku pun buat bodoh and beri laluan supaya motor dari arah belakang dapat memotong aku. Yelah, aku nak perah minyak memang tak boleh dah. Motor aku dah berat gila. Tak pasal kan jam kat atas bukit ni. Sebuah motor dari arah belakang memotong aku. Sambil potong tu, dia hon-honkan aku non-stop. Sambil tu dia jerit-jerit dan ulang-ulang dekat aku agar aku jangan pandang belakang. Dalam hati aku cakap, Mamat ni nampak ke hantu yang tumpang aku ni? Aku pun lawan pandang lah Mamat tu yang tengah potong dari sebelah kanan tu. Dia pesan dekat aku jangan pandang belakang. Tapi dia sendiri yang pandang belakang. Apa lagi? Mamat tu aksiden depan mata aku. Sebab dekat situ kan selekoh. Tapi dia jalan lurus. Kemalangan lah jawabnya. Aku pun berhenti dekat tepi dia. Dia angkat motor yang tumbang, nasib tak teruk. Tapi motor dia tak mau hidup dah. Senyap terus. Dia pun buka helmet. Dia serabut sebab motor dia rosak. Aku pun hulur rokok. Masa dulu rokok Dahil masih murah lagi. Dan aku pun memang sentiasa ada rokok dalam raga motor. Nak bagi dekat anak-anak buah aku waktu rehat and tengah penat kerja. Mamat tu pun duduk dekat tebing. Lepas tolak motor parking situ, aku pun parking motor dekat sebelah jalan gelap gulita. Masa tu aku keluarkan lampu suluh mini. Masa tu barang ni dikira rare disebabkan masih tidak popular. Mamat tu tanya aku nak ke mana pagi-pagi buta macam ni. Aku pun jawab nak balik lah. And dia pun mengaku yang dia nampak ada benda bonceng belakang motor aku. Aku pun suluhlah setan yang duduk atas motor tak reti-reti nak turun tu dan tanya adakah setan tu yang dimaksudkan atau rupa yang lain. Maka beristighfarlah Mamat tadi tanpa henti sambil urut dada and gosok-gosok lengan dia yang sedang meremang bulu roma. Kami berdua pun sembanglah dekat situ. Dia heran aku berani sampai macam tu. Aku jawab sebab dah biasa ikut abah pergi berubat masa kecil-kecil dulu. Budak muda tu pun tanyalah aku, setan tu dah pergi ke belum? Aku jawab, belum lagi. Tercanguk lagi dekat tepi aku ni minta tolong agar aku percaya cakap dia. Tapi aku malas layan. Apalagi cepat-cepat budak muda tu cuba start motor dia bagi hidup nak lari balik. Aku cakap tak apalah, mehlah aku tolong dia tunda motor sampai rumah. Dia kata tak apa, tak nak menyusahkan aku sebab aku perempuan. Lagipun nak balik pukul berapa? Lagipun bahaya orang jahat banyak sekarang ni. Aku pun diam je lah. Kereta peronda pun lalu. Lepas tu dekat depan sikit, kereta peronda tu berhenti and undur sampai dekat depan kami. Tingkap diturunkan. Buat apa sini malam-malam ni? Buang mayat ke apa ni Jerkah tuan polis. Motor saya rosak tuan, jawab budak muda tu dengan tergagap-gagap. Awak boleh rosak? Hang bawa mayat berat sangat ke apa tadi? Seloroh tuan polis. Saya aksiden tuan. Lagu mana boleh aksiden? Hang layan kona rapat sangat kot. Tuan polis membuat lawak. Saya tengok hantu atas motor dia tuan. Saya terkejut. Saya beritahu dia dekat belakang ada hantu tapi dia buat tak tahu je, jawab budak muda tersebut. Ada lagi ke hantu tu? Yang hang nak takut dengan hantu tu buat apa? Bukan hantu tu boleh makan hang pun. Ada lagi ke hantunya? Mana? Meh aku nak tengok. Nak tengok macam mana rupa hantu yang hang takut sangat boleh sampai boleh aksiden tu. Seloroh tuan polis mengusik budak muda tersebut. Lalu budak muda itu pun menunjukkan motor aku dengan isyarat tangan. Motor aku ni macam aku kenal. Asal baru jumpa je tadi. Lah, hang kah perempuan oi? Tadi hang kata nak balik tidur. Lah ni hang janji lagu mana ni tadi? Sat lagi aku bagi saman betul-betul kang, baru hang ada kai. Tuan polis menyakat aku. Memang nak balik lah ni. Dah motor pun slow. Bawa natang ni berat sangat. Tak boleh bawa laju, sebab itulah saya ada ke atas bukit ni lagi, jawab aku jujur. Budak muda dan tuan-tuan polis pandang aku senyap. Lepas tu tuan-tuan polis ketawa berdekah. Hang soh lah dia balik. Apa susah? Aku rasa hampa ni baru lepas kena barang ni. Meh ikut kami ke balai. Duk melalut dah ni. Tuan polis menduga akal waras kami dari tingkap penumpang harapan. Tahu dah, setiap orang kata memang akan menduga setiap orang yang mencurigakan. Dah suruh balik dia tak nak. Dia nak tunjuk juga tempat dia aksiden dulu. Buat apa saya nak pergi? Malas saya layan dia. Amboi hang, cakap dengan hantu macam cakap dengan kawan-kawan je. Hang buat no. Betul ke apa hang cakap ni? Kalau betul, hang boleh cakap dengan hantu, hang tanya dia. Dia aksiden naik apa? Minta nombor plate dia, aku nak cek. Tak betul kalau aku sumbat hang dalam lokap pasal hang bawa keterangan palsu, ujar tuan polis sambil ketawa panjang terhadap aku. Dia fikir aku hanya mereka cerita. Aku pun tanya setan tu macam yang disuruh tuan polis yang masih ketawakan aku. Setan tu pun jawab soalan aku. Dan aku pun bagi nombor plate kat tuan polis tu. Tuan polis tu pun ugut aku lagi sambil ketawa. Yang aku akan meram dalam lokap dan esok pagi makan nasi free kalau aku didapati menipu dia. Dari walkie-talkie kereta peronda didapati nombor plate motor yang aku berikan sebentar tadi diklasifikasikan sebagai orang hilang dan dilaporkan oleh bapa kandungnya 3 minggu yang lepas. Orang hilang tu tidak pulang ke rumah selepas pulang dari sebuah kilang elektronik di Bayan Baru. Sebaik mendengar berita tersebut dari balai, semua orang tengok aku, tak berkelip. Tuan polis pun turun dari kereta datang kepada aku. Lah ni aku tak melawak dah. Aku percaya cakap hang. Hang tanya hantu tu dia aksiden dekat mana.
So dia tunjuk, aku nak tengok. Aku pun apa lagi, start motor aku and cungkil gear 1. Aku ajak budak muda tu naik dengan aku, tapi dia tolak. Dia lebih rela naik kereta Peronda. Takut dia dengan aku. Katanya nanti hantu tu duduk tengah-tengah. Dekah aku gelak. Aku pun tanya setan tu kat mana dia accident ketika aku dalam perjalanan untuk ke tempat asal setan ni menyakat aku. Aku siap bagi amaran kalau dia tipu aku, nanti aku keluar dari lockup, aku puja dia supaya dia tak aman. Dia pun mengaku yang dia cakap benar tak tipu aku. And dia cerita dekat aku macam mana dia boleh accident malam tu. Dia mengalami kemalangan pada malam tu selepas dia cuba mengelak musang yang melintas. Lagi pula hari tu sangat memenatkan selepas cuba menyiapkan beberapa kerja sekaligus. Dan tangan berasa kebas dari waktu petang lagi. Dia pulang pada lewat malam dalam keadaan mengantuk. Dia pulang lewat sebab tak nak kecilkan hati kawan-kawan yang ajak dia pergi makan terlebih dahulu sebelum balik. Bila dah makan, kawan-kawan tak bagi dia balik sebab nak terus ajak borak. Semasa motornya hilang kawalan, dia tercampak dari motornya dan terjatuh di atas pokok di tepi tebing curam, manakala motornya jatuh ke bawah terus. Dia tersedar dari pengsan dan turun dari dahan pokok itu dan memanjat tebing itu dengan menggunakan seluruh tenaga. Apabila dia sampai ke atas di tepi jalan, dia menunggu orang lalu lintas dengan harapan membantu dia yang kepenatan. Namun kenderaan yang lalu lalang tidak berhenti, malah memecut dengan lebih laju. Dia pun tertidur dengan harapan apabila hari bertukar siang, orang akan lihat dia yang sedang menerap di bawah pokok tepi semak ni. And dia akan diselamatkan oleh orang ramai. Namun harapannya hampa. Apabila dia sedar, dia tidak lagi berada di dunia ini. Segala jeritanya tidak didengari. Segala percubaannya untuk orang menemui jasadnya menemui jalan buntu. Maka dia pun reda untuk tinggal di alam itu dan mengikut teman-teman yang lain menyakat pengguna jalan raya supaya mereka juga bersamanya. Alam jin dan syaitan. Sampai di lokasi kejadian, aku pun mencari pokok dan semak yang dimasukkan syaitan tersebut. Puas juga aku cari. Yang tuan polis dah buat muka masam dengan aku. Yalah, nampak macam aku tipu dia je kan. Puas kami suluh, tak nampak apa. Yang setan tu tak berhenti kata aku dah sampai. Aku berdiri di tempat yang tepat. Masalahnya aku tak nampak apa. Kemudian barulah aku terdetik. Aku kena buat sesuatu kerana puas sudah aku pusing-pusing pokok yang dimaksudkan. Aku selak-selak semak-semak kat situ. Kalau-kalau ada terjumpa mayat. Aku pun mula membaca mantra. Masa tu aku belum masuk Islam sebab belum kahwin lagi. 5 minit aku baca mantra dalam bahasa ibunda aku. Aku hentak kaki kanan tanpa kasut dengan sekuat hati. Terbongkah tanah tu ke atas seperti gempa bumi. Tuan polis yang budak muda tu terangkat kening, diorang tengok gelagat aku. Dalam beberapa minit, tuan polis tiba-tiba buat kecoh agar aku tak terpijak tengkorak yang berada di tepi kaki kanan aku. Aku pun cepat-cepatlah beralih ke tempat lain. Baru je aku nak pegang yang angkat tengkorak tu, tuan polis marah aku. Katanya kalau aku pegang nanti tinggal cap jari. And panjang cerita pula dekat mahkamah. Oh, baru aku tahu. Tuan polis pun hubungi balai dan melaporkan ada terjumpa rangka. And aku pun kena tahan dekat situ tak bagi balik sebab nanti nak ambil keterangan. Aduh, aku dah lewat nak balik. Dah lah esok nak kena jumpa custom dekat pelabuhan. Aku pun tunggulah dekat situ. Tunggu semua pihak yang berkenaan datang ambil rangka manusia ni untuk postmortem. Semua pihak berkenaan termasuk forensik datang mencemar duri. Termasuklah ahli keluarga si mati. Datang dengan tangisan serta linangan air mata. Ibu si mati telah pengsan berkali-kali kerana sukar menerima hakikat anak lelaki kesayangan beliau yang berusia 20 tahun telah pergi dulu sebelum beliau. Pukul 7.25 pagi, rangka si mati telah diusung keluar dari bawah pokok tepi tebing di atas pengusung ditutup dengan plastik hitam. Ahli keluarga yang sedang bersedih mengiringi rangka tersebut ke dalam lori iaitu abang si mati. Ayah si mati pula sedang menenangkan ibu si mati yang sedang menangis dan mengesat air mata dengan kain tudung biru. Aku juga turut mengalir air mata melihat situasi tersebut. Yang pastinya aku ni terkena jangkitan tangisan orang. Orang nangis, aku pun mesti nak nangis juga. Aduh, aku bersandar di kereta Peronda tadi sambil berdiri. Dari kereta Peronda aku lihat seorang lelaki muda memakai t-shirt berkorea biru. Lembut muncul entah dari mana, sedang berjalan ke arah pasangan ibu bapa si mati yang sedang berdiri di luar garisan selotip polis. Aku kosok-kosok kedua belah mata. Betul ke apa yang aku nampak ni? Siapakah dia? Wajahnya agak bujur, berambut ikal dan lebat, matanya redup. Hidungnya mancung, kulitnya kuning langsat and bersih. Pendek kata, agak handsome dipandang. Pemuda tersebut memeluk kedua ibu bapa dari arah belakang. Sebentar cuma dan kemudian datang kepadaku separuh jalan sambil tersenyum riang dan dia pun melambai tangan kanannya dengan ucapan terima kasih. Kedengaran di telingaku sebelum pemuda itu hilang dari pandangan di waktu pagi yang sejuk berkabus nipis itu. Aku pun cakap, aku minta maaf sebab panggil kau setan and malas nak layan kau pada mulanya. Lepas aku cakap macam tu, angin tiup dekat aku.
Tuan polis datang dekat aku dan minta aku pergi balai untuk diambil keterangan. Aku cakap boleh tak kalau datang petang, and sebab pagi ni aku kena jumpa custom untuk buka kontena. Tuan polis cakap tak apa, dia iring aku and sudi nak cakap dengan pegawai custom tu nanti atas kelewatan aku. Seronok rupanya bila naik motor dan ada polis jadi pengiring ni. Rasa macam hebat je kan atas jambatan Pulau Pinang tu. Hari yang aku tak akan lupa sampai bila-bila.